Assalamualaikum dan salam sejahtera, dan bersama saya Sandahya dan ini Agenda Awani. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa akan mengadakan perbincangan dengan KPKT berhubung cadangan mengadakan pilihan raya pihak berkuasa tempatan atau PBT khususnya di Ibu Negara. Manakala Ahli Majlis Tertinggi MT UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan pula berpandangan pilihan raya PBT tidak perlu diadakan kerana ia hanya akan mencetuskan kegusaran politik. Ini adalah syur pengerusi DAP Kuala Lumpur, Tan Kok Wai, yang mencadangkan kerajaan perlu memulakan pilihan raya PBT di Ibu Negara terlebih dahulu bagi menyemarakkan demokrasi di wilayah persekutuan. Persoalannya, kenapa bising mengenai pilihan raya PBT? Untuk menjawab dan juga berdiskusi berkaitan dengan hal dan juga perkara ini, Profesor Wong Ching Huat, Timbalan Ketua Strategi Ibu Pejabat Asia UNSDSN Universiti Sunway bersama-sama saya menerusi dalam talian walaupun ketika ini berada di Colombo. Salam sejahtera, Prof. Salam sejahtera. Ya. Pertama sekali, Prof, isu PBT dan juga pilihan raya ini sering kali diperkatakan dan juga ditanya oleh beberapa ahli politik sebelum ini. Tetapi kali ini mendapat reaksi yang pelbagai dalam parti-parti politik yang berlainan, termasuk daripada Menteri Wilayah Persekutuan itu sendiri dan juga ahli tertinggi pimpinan dalam UMNO. Pada pandangan Prof, untuk pertama sekali ini, adakah Prof melihat kewajaran untuk mengadakan pilihan raya PBT? Ya, tapi saya rasa apa yang lebih penting adalah kita bezakan antara pilihan raya PBT dan pilihan raya untuk wilayah persekutuan. Okey. Kerana pilihan raya kerajaan tempatan ataupun PBT itu sebenarnya berlaku sebelum 1965, sebelum ia diberhentikan dan kemudian dibatalkan pada tahun 1976 secara kekal. Akan tetapi kalau kita bincang pasal wilayah persekutuan Kuala Lumpur, pilihan raya apa yang berlaku sebenarnya bermula pada tahun 1974 apabila negeri Selangor di wilayah persekutuan Kuala Lumpur dikeluarkan daripada negeri Selangor untuk menjadi sebuah wilayah persekutuan yang tiada kerajaan negeri. Jadi apa yang kita bincangkan dengan pilihan raya wilayah persekutuan ini sebenarnya bukan undi ketiga. Seperti mana kalau kita bincang pasal di Shah Alam, di Petaling Jaya, Subang Jaya dan sebagainya, itu undi ketiga. Tetapi kalau kita lihat pada wilayah persekutuan untuk Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, itu sebenarnya undi kedua. Jadi apa yang kita sebenarnya bincangkan, sama ada warga Kuala Lumpur berhak memilih kerajaan negerinya seperti warga Selangor. Itu yang kita bincangkan. Maksudnya kalau kita merentasi lebuh raya persekutuan daripada Selangor masuk ke Kuala Lumpur, patutkah hak kewarganegaraan itu menjadi kurang? Ya. Itu yang sebenarnya kita bincangkan. Dan oleh itu saya rasa adalah penting untuk kedua-duanya, tetapi apa yang peringkat ini yang paling lebih mendesak sebenarnya ialah pilihan raya wilayah persekutuan. Dan untuk kita lebih memahami apa yang Prof nyatakan tadi, wilayah persekutuan ini juga melibatkan wilayah-wilayah lain seperti Labuan dan juga Putrajaya, maksud Prof? Yes, sebenarnya betul. Tetapi dalam masa yang sama, Prof, bila kita bercakap berkaitan dengan pilihan raya PBT, selepas mungkin apabila ia diwujudkan ataupun dimulakan di wilayah persekutuan, apa pula perbezaan yang mungkin kita boleh lihat apabila ia melibatkan PBT lain seperti yang Prof nyatakan tadi? Mungkin kita lihat Petaling Jaya, Ipoh dan sebagainya. Ya, itu akan berlaku juga, tapi saya rasa itu sesuatu yang perkara yang baik kerana akhirnya apa yang kita maksudkan di sini adalah kuasa kerajaan itu mendapat mandat yang jelas daripada rakyat
dan kita boleh bezakan kuasa yang kita berikan kepada kerajaan dan tentukan mandat mereka daripada kita semua ikat sekali. Maksud saya sekarang, sebagai contoh, kalau katakan pengundi tidak suka DBKL, apakah caranya pengundi boleh ubah DBKL? Satu-satu caranya ialah ubah kerajaan persekutuan. Kerana tanpa ubah kerajaan persekutuan, kita tak dapat ubah DBKL. Dan kalau kita lihat pada kerajaan negeri Selangor, kalau kita tak suka kerajaan negeri Selangor, kita ubah negeri Selangor saja. Kita tak perlu persetujuan daripada semua negeri yang lain untuk ubah kerajaan persekutuan supaya ubah kerajaan di Shah Alam. Tak perlu. Tetapi kalau kita nak ubah kerajaan katakan MBPJ, Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Subang Jaya, Shah Alam dan sebagainya, kita sebenarnya tak dapat ubah PBT itu sendiri, kita kena ubah kerajaan negeri. Sebab itu, bila kita diberitahu bahawa kurangkan pilihan raya supaya kurangkan kegusaran dan sebagainya, saya rasa pendapat sebegini sebenarnya tidak memahami keadaan yang sebenarnya. Bila kita adakan pilihan raya yang berasingan, kita sebenarnya akan menstabilkan politik kita. Kerana rakyat boleh buat satu keputusan untuk satu perkara. Tak perlu semua ikat sekali. Sampai ke waktu ini dalam perbincangan kita yang mungkin kurang daripada 10 minit, Prof berpandangan bahawa kewajaran itu sangat tinggi untuk diadakan pilihan raya PBT? Ya. Tetapi pada peringkat ini, di mana kita berbincangkan, saya rasa yang penting adalah wilayah persekutuan. Kerana itu undi kedua. Kalau kita bincang pasal PBT, dan saya sedia maklum ada ramai banyak pihak yang belum tersedia, kita perlukan lebih banyak perbincangan, itu undi ketiga. Tapi undi kedua adalah lebih penting kerana kita memang tak ada undi kedua di Kuala Lumpur. Sebagai contoh, saya warga Kuala Lumpur. Jiran saya di belakang longkang monsun saya itu PJ. Mereka boleh memilih adun. Saya tak boleh memilih adun. Saya cuma boleh memilih ahli parlimen. Dan ahli parlimen tak ada kuasa untuk menentukan bagaimana DBKL menetapkan dasarnya. Dan itu salah. Kerana ini wilayah persekutuan. Ini bukan tanah jajahan persekutuan. Kalau tanah jajahan, kita faham, kita tak akan ada perwakilan. Prof, untuk kita lebih jelas, sekiranya diadakan pilihan raya di peringkat wilayah persekutuan, siapa yang perlu dan juga apa dalam senarai pemilihan yang perlu diletakkan? Adakah ada di situ Menteri Wilayah Persekutuan contohnya ataupun Datuk Bandar Kuala Lumpur dan sebagainya? Bagaimana untuk kita faham apa struktur untuk pemilihan itu berlaku? Saudara Ehsan, ini soalan yang cukup bagus kerana kita sebenarnya ada banyak option. Saya boleh terangkan 3 option yang sedia ada. Yang pertama adalah kita jadikan kerajaan wilayah persekutuan Kuala Lumpur ini seperti mana kita ada kerajaan negeri. Iaitu kita adakan satu Dewan Undangan Wilayah. Daripada ADUN kita ada DUW. Dan kita memilih ADO, Ahli Dewan Undangan Wilayah. Dan parti mana yang dapat majoriti dalam Dewan Undangan membentuk kerajaan wilayah. Ketua kerajaan itu Ketua Menteri. Pasalnya mungkin kurang daripada Ketua Menteri Pulau Pinang dan Melaka kerana dia wilayah persekutuan. Pasalnya lebih tak. Itu akan sesuatu yang kita harus terima. Tetapi dia dipilih oleh rakyat. Jadi untuk isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan harian, kerajaan ini ada kuasa untuk menentukannya. Dan bukan Datuk Bandar yang dilantik oleh Putrajaya, oleh kerajaan persekutuan. Yang mungkin sangat bagus, yang mungkin kurang, kita tak tahu. Bergantung pada nasib. Tapi kalau kita ada pilihan raya, kita yang tentukan. Kita buat pilihan bagus, kita untung. Kalau kita buat pilihan salah,
bodoh, kita rugi. Itu tanggungjawab kita. Jadi itu cara kaedah ataupun model yang pertama. Model yang kedua, kalau kita lihat lebih jauh daripada itu, dan saya rasa ini pernah dihujahkan oleh saudara Khairi Jamaluddin. Kita sebenarnya boleh ada pilihan raya untuk Datuk Bandar juga. Ini akan berbeza daripada keadaan sistem politik yang kita sedia ada, tetapi ini bukan sesuatu yang ganjil kalau kita lihat di seluruh dunia. Sebagai contoh, kalau di London, pengundi di London mengundi untuk Datuk Bandar London dan juga satu Dewan Perhimpunan untuk London, Greater London Assembly. Jadi ini sistemnya yang mengapa dia ada Datuk Bandar yang dipilih secara langsung, supaya Datuk Bandar ini dia ada keabsahan dengan majoriti yang mandat yang secara langsung, dia boleh membuat keputusan yang susah. Kerana dalam pembangunan kawasan bandar, satu isu yang penting adalah urban renewal, pembaharuan kawasan bandar. Bermaksudnya kita runtuhkan kawasan bangunan-bangunan lama, bina yang baru itu melibatkan banyak keputusan yang susah. Kerana ada pihak yang untung, ada pihak yang rugi. Jadi kalau kerajaan dia diketuai oleh seorang Datuk Bandar yang dipilih secara langsung, dia ada mandat. Jadi lebih senang untuk gerakannya daripada kalau kita adakan kerajaan berparlimen seperti di negeri, di mana kuasanya datang daripada Dewan, dia perlu buat banyak transaksi dan mungkin dia tak dapat keputusan yang susah. Tetapi perlu. Ini adalah cara yang kedua. Dia memberikan lebih banyak kuasa kepada kerajaan wilayah daripada kerajaan negeri yang sedia ada, dan dalam bentuk ada seorang ketua kerajaan yang dipilih secara langsung. Yang ketiga adalah kita kurangkan kuasa kerajaan negeri ini, kerajaan wilayah ini, kalau kita takut ini nanti menjadi masalah. Bagaimana kita boleh lakukannya adalah kita memilih sahaja ahli Dewan Undangan Wilayah. Tetapi mereka tidak memilih Datuk Bandar. Jadi Datuk Bandar tetap adalah lantikan persekutuan. Tetapi sekarang Datuk Bandar kena bertanggungjawab kepada Dewan Undangan Wilayah. Maksudnya dia akan menghadapi semakan dan imbangan. Tapi Dewan Undangan ini tidak boleh melantik ataupun memecatnya. Cuma Dewan Datuk Bandar yang baru ini dia tak akan macam sekarang. Sekarang dia bertanggungjawab kepada Menteri Wilayah Persekutuan. Dan dia tak perlu jawab pada sesiapa yang lain pun. Kalau kita ada satu Dewan Undangan Negeri, Dewan Undangan Wilayah yang dipilih, maka Datuk Bandar kena bertanggungjawab pada dia. Tapi dia tidak dilantik atau dipecat. Jadi dalam model ini, kuasa Dewan Undangan itu lebih kecil. Ini dalam model yang digunakan oleh penjajah. Misalnya, sebelum Tanah Melayu diberikan kemerdekaan, kita sudah ada Dewan Perundangan Wilayah Persekutuan dan sebagainya, tetapi di atasnya ada seorang pesuruhjaya yang dilantik oleh British. Di Hong Kong, di tempat banyak dia buat cara yang sama. Maksudnya dia benarkan pilihan raya untuk melantik wakil rakyat, tetapi kuasa eksekutif itu tetap daripada pelantikan di pusat. Jadi kalau ada 3 model kita boleh ambil, dan ini adalah mengambil kira tentang
kebimbangan, keresahan yang ramai orang rasa kalau nanti wilayah persekutuan menjadi terlalu bebas dan sebagainya, kita ada model. Kita boleh bincang lagi. Dan cara pemilihan itu juga kita boleh bincang. Sebagai contoh, kalau kita nak elakkan bahawa kumpulan minoriti, termasuk orang Melayu, nanti rasakan mereka suara ataupun cita rasa mereka boleh diabaikan kerana mereka minoriti, cara yang kita boleh buat adalah kita jangan gunakan semata-mata first past the post. Kita gunakan sistem perwakilan berkadar, senarai tertutup, ataupun dalam bahasa Inggeris, proportional representation, ringkasnya list PR. Dalam keadaan itu, kita memilih parti. Katakan seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kita ada 21 orang ahli undangan negeri, ahli undangan Dewan Undangan Wilayah. Dan maka setiap blok atau parti mereka boleh menamakan 21 orang. Ya. Dan bila kita pilih parti saja. Dan kalau satu parti itu katakan dia dapat 1/3 undi, dia boleh jangka dapat sekurang-kurangnya 7 kerusi. Kalau dia dapat separuh, dia boleh jangka dapat 11 kerusi atau lebih banyak. Dalam keadaan ini, parti, kumpulan minoriti pasti ada keperwakilan dan juga kita boleh menjamin perwakilan dengan adakan kota. Misalnya, kita boleh hadkan bahawa senarai 21 orang ahli calon itu, berapa orang mesti datang daripada kaum yang lain. Kita boleh adakan kota untuk wanita, kota untuk orang muda dan sebagainya. Jadi, apa yang kita lihat akan sangat berbeza dan kita boleh pastikan tak ada keputusan yang bersifat majoritarian ataupun winner takes all. Maksudnya, siapa yang berkuasa dia satu semua, itu tak akan berlaku. Jadi kita boleh sebenarnya buat begitu kalau kita ada pilihan raya secara langsung untuk Datuk Bandar, kita tak harus buat first past the post satu kali, tapi kita harus ikut sistem dua round ataupun dua pusingan di Indonesia. Di mana kalau pemenangnya yang tak ada satu calon yang dapat undi 50% ke atas, maka kita letakkan dua calon yang paling kuat untuk pusingan kedua. Jadi yang pasti itu mesti dapat majoriti. Dan dalam keadaan itu, semua pihak akan cuba dapatkan hati pengundi, bukan sahaja minoriti yang besar seperti orang Melayu. Dia mencapai 39% sekarang. Ya. Tapi juga mana-mana kumpulan kecil, semua paksa jaga hati. Jadi kita ada pelbagai cara untuk memastikan bila kita kembalikan ataupun mulakan pilihan raya wilayah persekutuan, kita boleh meminimalkan segala shock, kejutan kepada sistem kita. Sebaliknya, kita menggalakkan lebih banyak persaingan, menggalakkan membawa lebih banyak kebaikan kepada rakyat. Sebagai contoh, kalau kita ada pilihan raya wilayah persekutuan, parti-parti itu pasti menawarkan polisi yang lebih baik untuk dapat hati rakyat. Sebagai contoh, yang bangsa peri PPR tu mungkin harganya jatuh, pengangkutan awam mungkin tambangnya jatuh dan sebagainya. Ya. Kita akan lihat lebih politik yang lebih menarik dan lebih menguntungkan kita. Baik Prof, daripada apa yang Prof nyatakan tadi, kita melihat kepada option dan juga model yang mungkin kita boleh gunakan dan sebagainya. Tetapi untuk kita memudahkan dan juga kita memahamkan, kita kan dah ada ahli parlimen, kita dah ada Dewan Undangan Negeri. Bagaimana pula untuk kita melihat kepada refleksi tugas dalam kalangan PBT ataupun yang dilantik dalam pilihan raya PBT dan sebagainya. Bagaimana untuk kita membezakan antara tugas sekiranya pilihan raya ini diadakan dengan mereka yang mungkin telah pun berada di peringkat persekutuan, contohnya ahli parlimen dan juga Dewan Undangan Negeri?
Okey. Jadi kalau kita bincang pasal PBT, sememangnya kita perlu buat uh, adjustment ataupun pengubahsuaian kepada sistem kita. Sebabnya adalah kerajaan negeri kita, sungguh pun ini persekutuan pada namanya, kerajaan negeri kita mempunyai kuasa yang terlalu sedikit. Sebagai contoh, kalau kita lihat Australia, uh, Kanada dan sebagainya, pendidikan itu sebenarnya dijaga oleh kerajaan negeri. Jadi kerajaan negeri mereka bersaing dan keputusannya adalah kita lihat rakyat Malaysia sign up untuk Canadian PRIU, untuk South Australian Matriculation dan sebagainya. Kerana persaingan itu membawa ke peningkatan mutu. Tetapi negeri kita sebenarnya terlalu sedikit kuasa. Dia cuba berkuasa untuk menjaga tanah, termasuk galian, perhutanan dan sebagainya. Kemudian kerajaan tempatan. Ketiga, Islam. Ini tiga yang utama. Daripada kerajaan tempatan ada kuasa yang concurrent, yang serentak, yang berkenaan dengan perancangan bandar dan sebagainya. Itu saja. Sebab itu, bila kita lihat apabila ada masalah, rakyat kita pergi cari adun malah ahli parlimen. Kerana mereka rasakan kerajaan pihak berkuasa tempatan itu tidak kerap dengan rakyat. Mereka tidak dipilih rakyat. Jadi rakyat nak adu kepada kerajaan tempatan, dia rasa ini entiti yang sangat asing pada dia. Dia tak rasa dekat. Tapi wakil rakyat tidak. Wakil rakyat datang meraih undi. Anda berhutang budi pada saya sebagai pengundi. Saya bos anda. Jadi ada masalah, saya berani pergi cari wakil rakyat. Jadi kalau kita pilihan rakyat tempatan, apa yang berlaku adalah ahli majlis yang dipilih itu akan sekarang buat kerjanya. Jadi kita akan menghadapi kurang rumbutan dan aduan. Mereka akan jaga isu-isu yang sekarang dijaga oleh adun. Jadi adun kena buat kerja lain. Kerajaan Persekutuan kena berikan kuasa kepada Dewan Undangan Negeri. Dan ahli parlimen juga, kerana kalau TBT buat kerja, kerana dia dipilih, ahli parlimen kita akan jaga perkara besar, dasar negara, persaingan antara bangsa, pemanasan sejagat dan sebagainya, dan bukan kembali pada kawasan saya, jalan rosak, jabatan patah, bukan perkara itu. Kerana perkara itu PBT akan lakukan. Kalau PBT tak buat dengan baik, adun akan tekan kerajaan negeri untuk jaga. Ini poin yang cukup baik, Prof. Bila kita meletakkan sepenuhnya kepada kuasa pengundi dan akhirnya kita terpaksa akur dengan apa yang telah pun diundi dan sebagainya. Jadi kerja pun akan berjalan seperti mana ahli Dewan Undangan Negeri dan juga ahli Parlimen buat sebelum ini. Itu yang saya dapat daripada apa yang Prof nyatakan tadi. Tapi kita tak punya banyak masa, Prof. Tapi saya nak rangkumkan beberapa perkara penting, terutamanya apabila kita bercakap berkaitan dengan risiko pilihan raya PBT ini dilaksanakan. Yang pertama, berkaitan dengan pengaruh politik Parti Nasional di peringkat tempatan. Contohnya, ketidakseragaman dalam proses pilihan raya tempatan sekiranya berlaku, isu rasuah dan juga penyelewengan yang mungkin boleh dianggap isu besar sekiranya berlaku dalam pilihan raya ini. Partisanship ataupun partisanship yang berlebihan contohnya, dan juga kurangnya kesedaran dan juga partisipasi awam sekiranya berlaku pilihan raya PBT ini. Apa yang Prof boleh nyatakan? Mungkin ini adalah risiko dan juga isu-isu yang mungkin timbul dalam pilihan raya PBT. Ya, sememangnya tak ada perkara baik yang bebas daripada risiko. Apa yang perlu adalah kita untuk meneliti secara terperinci apa yang kita perlu pelangkah kita perlu diambil. Saya rasa sebagai contoh, kalau kita ada pilihan raya, rasuah akan berkurang, akan bertambah. Kerana dia akan berlaku persaingan di antara ahli politik. Jadi siapa yang jadi pembangkang, dia akan lebih rajin untuk tangkap rasuah. Jadi saya tak risau pasal itu. Siapa yang saya nak ambil peluang ini untuk kongsi dengan rakan-rakan di parti politik, terutamanya parti-parti nasionalis Melayu, adalah pilihan raya kerajaan tempatan, lebih-lebih lagi kerajaan wilayah persekutuan itu sebenarnya
membantu mereka. Kerana kalau lihat UMNO sebagai contoh, kalau ada pilihan raya di semua negeri, di negeri-negeri utara, UMNO tidak akan dihapuskan di kerajaan di negeri-negeri PAS. Dia akan dapat menang sebahagian kecil kerusi di pihak berkuasa tempatan. Dan dia akan terus menjadi relevan. Kerana bakat baru akan masuk parti, ada peluang untuk jadi ahli majlis. Tapi sekarang, sampai bila mereka nak menang balik kerajaan negeri, bakat baru lebih baik masuk PAS bersatu. Jadi, perkara yang sama kalau kita lihat di kerajaan, di negeri-negeri PH, Selangor, Penang, Negeri Sembilan. UMNO memang akan diberikan segelintir sebilangan kecil kerusi di pihak berkuasa tempatan. Tetapi tak mungkin banyak kerana kerusi yang mereka bawa di DUN pun dan di Parlimen pun tak banyak. Jadi UMNO akan sentiasa dilihat sebagai sebuah parti yang ikut belakang di PH. Tetapi kalau ada pilihan raya kerajaan tempatan, UMNO dan PH boleh bersaing secara bersahabat. Baik. Dan mereka boleh dapat lebih banyak kerusi dan memulihkan kerelawanannya sebagai sebuah parti Melayu. Dan bagaimana dengan PN? Perkara yang sama. Selagi mereka belum tawan kerajaan negeri-negeri di selatan dan persekutuan, mereka susah untuk menyebarkan pengaruhnya dengan cepat. Ya. Tapi kalau pilihan raya tempatan, mereka boleh menang kerusi di Johor Bahru, di Klang, di Muar dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya lebih baik. Kenapa dahulunya tidak dilihat begitu? Kerana politik kita tidak kompetitif. Jadi kalau untuk parti yang selalu menang, mereka sudah tentu inginkan monopoli. Tak nak persaingan. Tetapi hari ini, tak ada satu parti yang boleh jadi monopoli. Betul. Oleh itu, mereka seharusnya menyambut baik persaingan. Kalau kebimbangan mereka adalah pasal kepentingan orang Melayu Muslim, itu kita boleh boleh atasi dengan senang dengan reka sistem yang lebih rapi. Baik. Tinggal teguh sungguh pun berusia. Padi rendah diri kerana berisi. Melayu kaum majoriti di Malaysia. Kepentingan pasti terjaga demokrasi. Baik, saya rasa cukup jelas apa yang dinyatakan oleh Prof dan juga banyak lagi perkara-perkara yang perlu kita bincangkan, terutama ini adalah isu berkaitan dengan rakyat contohnya dan juga bagaimana tempat dan juga saluran yang betul. Prof menyatakan bahawa dengan jelas berkaitan dengan kenapa pentingnya untuk diadakan pilihan raya PBT ataupun di peringkat wilayah persekutuan. Tapi sebelum saya berakhir, saya jawab sikit Prof, pantun Prof, calon PBT lintas titi berlipat-lipat. Apa dan bagaimana tugas PBT untuk rakyat, untuk sejagat. Sekian dulu agenda awal ni. Saya Ihsan Haya. Assalamualaikum. Jumpa lagi.